Salam sejahtera kepada pensyarah untuk subjek Sosiologi Industri, iaitu Dr. Anida binti Robani dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini, saya Kennedy Mekantus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izam Ashraf Ailami Benjamin. Assalamualaikum, saya Muhammad Faris. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad bin Abdul Burat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aiman Syakir bin Saidin. Sungai Kelang adalah sebuah sungai yang mengalir melalui kawasan Kuala Lumpur dan Negeri Selangor dan akhirnya mengalir ke Selat Melaka. Panjangnya adalah kira-kira 120 km dan menyalurkan lembangan kira-kira 1288 km persegi. Sungai Kelang mempunyai 11 cawangan sungai utama. Ia juga bersambung dengan Sungai Gombak yang menjadi titik permulaan Kuala Lumpur. Sungai Kelang telah menjadi terkenal dengan isu pencemaran. Sehubungan dengan ini, Sungai Kelang telah memberikan kesan yang amat negatif di kawasan yang berdekatan dengannya. Masalah ini berpunca daripada aktiviti bandar dan perindustrian dan juga pembinaan. Kajian-kajian yang telah dijalankan menunjukkan pelbagai jenis bahan pencemar yang dikesan di Sungai Kelang. Antaranya adalah unsur-unsur logam, sebahagian organik termasuk testosteron dan progesteron dan juga mikroplastik. Antara isu yang paling ketara adalah isu pembuangan sampah ke dalam sungai tersebut, terutamanya plastik ataupun sampah domestik. Akibat daripada pembuangan sampah ini, kajian telah menunjukkan bahawa sungai ini antara sungai yang paling banyak menyalurkan sampah domestik ke dalam lautan. Saya Kennedy Mekantus akan menerangkan tentang permasalahan kajian kami. Dalam meniti arus kemodenan ini, pembangunan dalam negara amat pesat dengan pencakar langit dan infrastruktur yang gah di mata dunia. Pembangunan yang pesat dapat meningkatkan status ekonomi negara secara tidak langsung. Keuntungan ini memberi kemudahan kepada masyarakat. Namun begitu, pembangunan juga mempunyai pengaruh yang ketara terhadap alam sekitar, termasuk pencemaran yang merendahkan akses masyarakat kepada air bersih. Isu ini menyebabkan kehilangan habitat bagi kedua-dua spesies daratan dan juga akuatik. Dalam pada itu, alam sekitar memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem. Pembangunan yang terlalu banyak mengurangkan kesedaran alam sekitar kerana ia dikaburi oleh keuntungan. Di samping itu, orang ramai mempunyai kurang pendapat mengenai kesan sosioekonomi pembangunan. Ini adalah kerana kecuaian yang ditunjukkan terhadap isu ini memaksa pihak yang bertanggungjawab dalam pembangunan untuk mengekalkan status quo. Saya akan menyambung permasalahan kajian faktor pencemaran. Yang pertama, tapak pelepusan yang mencapai had kapasiti penuh. Masalah pengurusan tapak pelepusan yang tidak cekap boleh menyebabkan masalah pencemaran air menjadi semakin serius. Hal ini disebabkan oleh air lelehan dari sisa buangan di kawasan tapak pelepusan mengalir ke sungai, khususnya melalui air bawah tanah, dan ini secara langsung boleh mencemarkan sungai. Keadaan ini akan mendedahkan hidupan akuatik kepada aliran air yang tercemar. Selain itu, penduduk yang menggunakan sungai sebagai punca utama untuk minuman akan terdedah kepada pelbagai penyakit yang berbahaya. Pengawalan kepada pencemaran air adalah penting untuk menjaga dan memastikan sumber air yang lestari. Impak kepada pembangunan tanpa kawalan dan usaha pengawalan dan pemulihan boleh menjadikan Malaysia berhadapan dengan masalah kekurangan bekalan air bersih suatu hari nanti. Yang kedua adalah pembuangan sisa toksik dan sisa industri yang tidak dirawat. Seperti yang kita tahu, sisa toksik dan sisa industri ini mengandungi bahan kimia yang sangat berbahaya kepada manusia dan hidupan-hidupan yang lain. Perkara ini terjadi disebabkan oleh sebahagian pihak atau individu yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa tersebut ke dalam sungai tanpa memikirkan kesan yang akan berlaku pada masa akan datang. Hal ini boleh menyebabkan berlakunya perubahan kepada kandungan air, warna dan hidupan di dalam sungai. Penduduk di sekitar kawasan sungai juga akan menghadapi akibatnya seperti keracunan, masalah kulit dan sebagainya.
Yang terakhir sekali adalah pembalakan yang tidak terkawal. Pembalakan yang tidak terkawal atau lebih dikenali sebagai pembalakan haram dilakukan oleh sebahagian pembalak yang tidak mempunyai lesen. Mereka menceroboh hutan-hutan simpan yang berada di negara dan melakukan aktiviti pembalakan secara haram. Dalam erti kata lain, mereka melakukan pembalakan dengan tidak menggunakan cara yang betul dan tidak menggunakan SOP yang telah ditetapkan. Ianya boleh menyebabkan peningkatan suhu, banjir kilat, hakisan tanah, tanah runtuh dan juga pencemaran air sungai. Seterusnya, saya akan membentangkan objektif kajian terhadap impak pembangunan alam sekitar terhadap pencemaran di Sungai Kelang. Objektif kajian yang pertama adalah untuk menilai tahap keprihatinan masyarakat tempatan mengenai isu pencemaran di Sungai Kelang. Yang kedua pula, mengenal pasti langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang bertanggungjawab menjaga kelestarian di Sungai Kelang. Dan yang terakhir, mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab dalam menangani ancaman terhadap alam sekitar, khususnya kepada pencemaran di Sungai Kelang. Saya akan membentangkan tentang hasil dapatan kajian berkenaan dengan isu pencemaran Sungai Kelang. Target responden kami adalah sebanyak 70 orang dan mereka yang duduk di Selangor dan berhampiran dengan Sungai Kelang. Berkenaan dengan soalan pertama adalah berkenaan dengan jantina. Berdasarkan buah soal sidik yang telah diedarkan, majoriti responden memberi respon terhadap kajian selidik ini terdiri daripada golongan lelaki dengan mencapai 78.3% dan hanya 21.7% responden terdiri daripada perempuan. Soalan kedua berkenaan dengan umur. Target responden bagi kajian selidik ini adalah kepada penduduk yang menetap di kawasan Selangor dan berhampiran dengan Sungai Kelang. Hasil daripada itu, kebanyakannya memberi respon terhadap survei yang dilakukan berumur 21 hingga 30 tahun. Dan yang paling sedikit memberi respon adalah mereka yang berumur 20 tahun ke bawah dan 31 hingga 40 tahun ke atas. Soalan ketiga adalah berkaitan dengan kaum. Majoriti kaum yang menjawab borang kajian selidik yang telah dilakukan adalah berbangsa Melayu dengan 87%. Manakala peratus bagi bangsa Cina, India dan Dusun mendapat bilangan yang sama rata. Soalan keempat adalah berkenaan dengan status pekerjaan. Majoriti responden adalah terdiri daripada golongan pelajar yang menetap di kawasan Kelang dan Selangor dengan peratusan sehingga 73.9%. Responden yang paling sedikit adalah yang bekerja di sektor swasta dengan peratusan 8.7%. Soalan kelima adalah berkenaan dengan pengetahuan am responden tentang isu alam sekitar. Kebanyakan responden tahu dan peka akan isu alam sekitar yang berlaku, terutama dengan isu yang dibangkitkan, iaitu berkenaan dengan pencemaran sungai dengan mendapat peratusan sebanyak 100%. Soalan terakhir adalah berkenaan dengan isu yang paling mendapat perhatian responden. Isu yang paling banyak mendapat perhatian responden adalah isu pencemaran sungai dengan peratusan sebanyak 50%. Manakala yang paling sedikit mendapat perhatian adalah isu tentang pencemaran sisa pepejal dengan peratusan 9.1%. Bahagian A soal selidik lebih menumpukan kepada menilai tahap pengetahuan dan pandangan penduduk, tempatan dan industri tentang impak pembangunan terhadap alam sekitar. Hasil daripada soalan pertama, majoriti berpendapat punca utama berlakunya pencemaran sungai adalah datangnya daripada pembuangan sisa dari kilang dengan peratusan sebanyak 73.9%. Dan kedua tertinggi adalah dengan 78.3% adalah daripada kegiatan pembuangan sampah. Manakala minoriti hanya 4.3% yang menyatakan pembinaan adalah punca berlakunya pencemaran sungai. Hasil soalan kedua, majoriti berpendapat dan bersetuju bahawa pembangunan boleh memberi kesan kepada pencemaran sungai dengan peratusan sebanyak 52.2% dan hanya 8.7% sahaja yang kurang setuju. Hasil soalan ketiga, majoriti responden mengetahui yang krisis pencemaran air di Sungai Kelang telah berlaku lebih daripada setahun dengan peratusan sebanyak 65.2% dan hanya 34.8% mengatakan krisis ini telah berlaku dalam 6 hingga 12 bulan. Sekarang saya akan membentangkan bahagian B berdasarkan data kajian kami. Bahagian B iaitu menilai persepsi penduduk tempatan tentang impak projek pembangunan sosioekonomi. Dalam bahagian B, soalan 1,
kami telah nyatakan apakah kesan pencemaran air di kawasan tempat tinggal anda apabila berlakunya kegiatan pembangunan. Kesan-kesan yang telah kami sediakan iaitu hidupan akuatik terancam, gangguan kesihatan, bau busuk, membawa penyakit berjangkit, penggunaan sungai terjejas, merosakkan imej negeri, merosakkan ekonomi pelancongan. Berdasarkan soalan satu ini, menunjukkan penggunaan air sungai terjejas merupakan kesan yang paling ketara iaitu sebanyak 91.3% apabila berlakunya kegiatan pembangunan di kawasan sekitar tempat tinggal responden. Namun, kesan yang menyebabkan bau busuk dan gangguan kesihatan juga kerap berlaku apabila kawasan tersebut mengalami masalah pencemaran air. Soalan kedua pula iaitu adakah faktor alam sekitar perlu dititik beratkan dalam memulakan projek pembangunan? Sebanyak 69.6% merupakan majoriti responden yang sangat bersetuju supaya faktor alam sekitar perlu dititik beratkan terlebih dahulu dalam memulakan apa-apa projek pembangunan supaya alam sekitar tidak terdedah kepada kemusnahan dan kepupusan. 0% responden yang tidak bersetuju dengan kenyataan yang ditetapkan dalam kajian selidik ini. Sekaligus menunjukkan penduduk sekitar Sungai Kelang ini amat mementingkan alam sekitar. Soalan 3 bahagian B pula menanyakan pendapat responden tentang pembangunan seimbang yang harus dilakukan oleh pihak-pihak pembangunan. Di sebelah kanan menunjukkan pendapat-pendapat yang telah diberikan oleh responden. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian C dalam data kajian kami iaitu mengenal pasti langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang perlu diambil. Soalan 1 dalam bahagian C iaitu apakah langkah untuk mengurangkan kesan pencemaran Sungai Kelang yang disebabkan kegiatan pembangunan. Sebanyak 91.3% penduduk yang tinggal berdekatan Sungai Kelang berpendapat penguasaan undang-undang merupakan langkah yang paling terbaik untuk mengurangkan kesan pencemaran sungai tersebut yang disebabkan kegiatan pembangunan, manakala langkah seperti rawatan air kumbahan dan penubuhan tempat pembuangan sisa sampah yang betul mendapat peratus undian yang sama iaitu sebanyak 60.9%. Soalan kedua pula kami menanyakan pihak yang manakah yang lebih efektif dalam menangani isu pencemaran Sungai Kelang. Bagi pendapat responden, Menteri Alam Sekitar merupakan pihak yang paling efektif dalam menangani isu pencemaran Sungai Kelang kerana pihak Menteri Alam Sekitar mendapat sebanyak 78.3% undian berbanding pihak-pihak lain. Namun, tidak bermakna pihak-pihak lain tidak perlu mengambil berat tentang pencemaran alam sekitar ini. Soalan ketiga, kami telah mengajukan kaedah yang lebih berkesan bagi memelihara semula sungai yang tercemar. Majoriti berpendapat kaedah yang paling berkesan bagi memelihara semula sungai yang telah tercemar ialah dengan memasang perangkap sampah di kawasan sungai tersebut. Soalan terakhir dalam kaji selidik ini meminta responden untuk memberi cadangan bagi memelihara dan memelihara sungai yang sedia ada. Di sebelah kanan merupakan cadangan yang diberikan oleh responden. Kebanyakan cadangan yang diberikan ialah berkaitan dengan menguatkuasakan undang-undang alam sekitar di negara kita. Untuk analisis dokumen yang pertama adalah dari Berita Harian yang menyatakan Sungai Kelang tercemar dari sisa bahan kimia yang dilepaskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini memberi impak ke atas kehidupan akuatik yang berada di Sungai Kelang dan juga penduduk di sekitar Sungai Kelang yang terpaksa berhadapan dengan bau busuk yang tidak menyenangkan dan juga sumber air yang kotor. Hasil siasatan mendapati sisa ini datang dari sebuah kolam yang seterusnya mengalir ke Sungai Kelang. Seterusnya, artikel dari Malaysia Kini menyatakan punca berlakunya pencemaran Sungai Kelang adalah dari pusat pelepasan sampah di Bukit Tagar, Rawang. Berlakunya hal ini adalah kerana tempat pelepasan sampah telah mencapai kapasiti yang penuh di sekitar Lembah Kelang. Ini menyebabkan kualiti air terdapat amonia yang tinggi serta bau busuk hasil dari sampah yang dibuang. Perkara ini telah dibawa ke pihak atasan iaitu Jabatan Air Selangor supaya tindakan dapat diambil. Kita teruskan kepada kesimpulan dalam kajian kami ini. Kesimpulan impak pembangunan terhadap alam sekitar terhadap pencemaran di Sungai Kelang adalah
untuk memastikan akan kebersihan dan kualiti alam sekitar dapat dikekalkan ataupun ditingkatkan, maka semua pihak perlulah memainkan peranan dan berganding bahu bersama-sama menjaga alam sekitar ini supaya kehidupan lebih sihat dan bermutu. Pihak pentadbir daerah dan jabatan-jabatan yang berkenaan perlulah berperanan menanganinya. Perkara yang penting ialah kewujudan satu jawatankuasa yang lebih khusus adalah perlu supaya segala masalah dapat dibincangkan bersama dan pemantauan serta pelaksanaannya dapat dijalankan dengan lebih teratur tanpa menundingkan kesalahan kepada orang lain. Sekian daripada kami. Terima kasih.